Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak masuk tajuk operasi bergabung yang melibatkan tajuk wang dan kita akan fokus kepada operasi tambah dan darab, tolak dan darab. Okey, jadi sebelum kita ke contoh-contoh dua-dua operasi ni, kita nak tahu dulu apa itu operasi bergabung dan macam mana kita nak selesaikan kalau dalam satu soalan tu melibatkan lebih daripada satu operasi. Okey, operasi bergabung ini maksud dia dalam satu soalan ada lebih daripada satu operasi. Okey, dan operasi itu adalah berbeza. Jadi dalam matematik kita ada 4 operasi iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, jadi bila melibatkan operasi bergabung, maksudnya ada gabungan di antara keempat-empat operasi ni, salah satulah. Jadi kita akan ikut turutan. Maksudnya kita tak boleh selesaikan terus je. Dia ada, kadang-kadang pada soalan tu dia ada syarat-syarat dia. Jadi cara yang cikgu guna untuk ajar anak-anak murid cikgu adalah untuk ingat BODMAS. BODMAS, BODMAS. Jadi cikgu terangkan satu persatu. Cikgu akan selitkan dengan bahasa Inggeris sikit lah ya. Okey, B bermaksud brackets ataupun kurungan. O, off atau order. Okey, tetapi yang ini kita akan gunakan masa sekolah menengah sebenarnya. Okey, jadi kita boleh abaikan. Cumanya kita masih lagi ingat O ni lah. Okey, baru sedap bunyi BODMAS kan. Kalau tak ada O ni sekarang jadi apa? Berdemas pula kan. Tak sedap. Okay, jadi kita kekalkan O itu. Okey, D, division iaitu bahagi. M, multiplication, darab. A, addition, tambah. Dan S, subtraction iaitu tolak. Okay, jadi cikgu nak fokus kepada 4 operasi ni dulu. Tanda kurung, selepas cikgu terangkan 4 operasi baru kita masuk. Okay, cikgu fokus pada 4 operasi dulu. Jadi cikgu nak namakan division ataupun bahagi dengan darab ni, cikgu nak jadikan dia satu geng. Cikgu nak namakan dia sebagai kawan besar ataupun KB. Dan untuk bahagian bawah, sebab dia kat bawah kan, jadi kita namakan dia sebagai kawan kecil ataupun KK. Okay, jadi benda ini sangat penting untuk kita ingat semasa kita nak jawab soalan nanti. Dekat sinilah yang kita boleh nampak turutan mana ataupun operasi mana yang kita nak selesaikan dulu. Okey, cikgu nak fokus pada kawan besar dulu. Apa maksud dia? Okey, maksud dia kalau dalam soalan tu cuma melibatkan operasi di dalam kawan besar. Maksudnya cuma melibatkan bahagi dengan darab sahaja. Kalau situasi ini, kita boleh selesaikan yang mana sampai dulu. Dia tak semestinya kalau kata bahagi, sebab bahagi dekat atas, kena buat bahagi dulu. Tak semestinya. Okey, contoh. Kalau cikgu ada 10 bahagi 5 darab 3. Jadi kalau ikut BODMAS, memang bahagi dekat bahagian atas. Okey, bahagi adalah yang pertama, operasi yang pertama. Jadi untuk soalan ni, kita boleh selesaikan bahagi dulu. Okey, ikut turutan BODMAS. Tetapi, kalaulah contoh soalan macam ni, 2 darab 4 bahagi 8. Adakah kita kena buat bahagi dulu? Cikgu, kita kena buat bahagi dulu sebab bahagi dekat atas ni, nombor 1. Tetapi, sebab tu cikgu kata, kalau dia dalam geng yang sama, kawan besar ni, sebab darab pun sama geng dengan bahagi. Jadi kalau darab dengan bahagi berada dalam soalan yang sama, kita tak payah nak tengok siapa yang atas, siapa yang bawah. Kita tengok operasi mana yang sampai dulu. Okay, sebab bila dia satu geng, kita boleh selesaikan ikut operasi yang sampai dulu. Jadi untuk soalan ni, kita boleh selesaikan darab dulu sebelum bahagi. Sebab apa? Sebab ni je. Sebab dia dalam satu geng yang sama, kawan besar. Jadi sama juga untuk kawan kecil. Kalau dalam satu soalan, dia cuma melibatkan 2 operasi ni je. Tambah dengan tolak. Jadi kita boleh selesaikan operasi yang sampai dulu. Tak semestinya sebab tambah ni dekat atas, semua soalan yang melibatkan tambah dengan tolak, kita nak buat tambah je dulu. Tak semestinya. Okey, contoh. Katalah cikgu ada 7 tambah 5 tolak 9. Okey. Tambah dan tolak adalah satu geng kawan kecil. Jadi kita selesaikan operasi yang
sampai dulu. Operasi yang pertama. Okey, jadi untuk soalan ni kita akan selesaikan tambah dulu. Baik, macam mana pula kalau tiba-tiba tolak dekat depan? Tambah dekat belakang. Kalau ikut BODMAS, tambah dulu. Jadi adakah kita nak buat tambah dulu? Tak semestinya. Sebab apa? Tolak dan tambah berada dalam kawan kecil, geng yang sama. Jadi bila dia satu geng, kita boleh selesaikan operasi yang sampai dulu. Dia tak semestinya nak tengok, tambah dekat atas jadi kena buat tambah dulu. Tak semestinya. Dia asal dia satu geng je, tengok siapa operasi mana yang sampai dulu, kita buat yang tu dulu. Okey. Selesai 4 operasi, dekat sini baru kita nak masuk yang atas sekali. Bila yang atas sekali ni maksudnya power dia, kuasa dia paling besar. Jadi cikgu namakan kurungan ni sebagai cikgu K. Bukan cikgu K yang tengah bercakap ni. Cikgu kurungan. Jadi bila ada kamu nampak tanda kurungan, kamu nampak cikgu K ni, maksudnya tak kisahlah macam mana pun gabungan operasi itu, kita mesti selesaikan operasi di dalam kurungan dahulu. Tak kisah dia kawan besar ke, kawan kecil ke. Okey, contoh. 2 tambah 8 dalam kurungan, bahagi 5. Kalau ikut BODMAS, kita kena selesaikan bahagi dulu. Betul? Tetapi, sebabkan ada tanda kurungan, kita kena selesaikan apa yang berada dalam kurungan dahulu. Kalau kurungan ni tak ada, baru betul kita selesaikan bahagi. Sebab bahagi berada dekat atas daripada tambah. Sebab bahagi adalah besar, kawan besar. Tambah kawan kecil. Jadi kita selesaikan kawan besar dulu. Tapi sebab sekarang ni tambah berada dalam kurungan, bila dah nampak cikgu K, kita selesaikan dalam kurungan dahulu. Okey. Contoh seterusnya, 16 darab dalam kurungan 7 tolak 4. Kalau ikut BODMAS, kita kena selesaikan darab dulu sebab darab adalah kawan besar. Tolak adalah kawan kecil. Tetapi sebab tolak berada dalam kurungan, kita kena selesaikan kurungan dulu. Sebab dah nampak cikgu K. Selesaikan dulu cikgu K ni. Barulah kita darabkan jawapan ini dengan 16. Okey, kalau macam ni, 20 tolak 1 darab 6 dalam kurungan. Yang ni tak ada masalah. Okay, sebab kalau tak ada kurungan pun, kita kena selesaikan darab dulu. Sebab darab adalah kawan besar. Okay, tapi sebabkan ada kurungan, jadi apa-apa pun kita kena selesaikan darab dahulu. Okay, barulah 20 ni tolak dengan hasil darab yang kita dah dapat nanti. Okay, dan lagi satu contoh. Okay, 7 tambah dalam kurungan 9 bahagi 3. Yang ini pun tak ada masalah. Sebab apa? Kalau tak ada kurungan ni pun, kita memang kena selesaikan bahagi dulu. Sebab bahagi berada atas daripada tambah. Okay, bahagi kawan besar, tambah kawan kecil, kena selesaikan kawan besar dulu. Okay, tapi sebab kebetulan soalan ni bahagi berada dalam kurungan, jadi kamu dah nampak cikgu K, kita selesaikan kurungan dahulu, barulah kita tambahkan. 7 ni akan tambah dengan hasil bahagi ni. Jadi kita bahagi dulu dapat jawapan, baru tambahkan dengan 7. Okey, jadi kesimpulan dia untuk operasi bergabung kita boleh gunakan turutan BODMAS. Okey, mulakan dengan kurungan. Kurungan adalah paling besar. Apa-apa sahaja kamu nampak je cikgu K, kurungan tu, selesaikan apa yang ada dalam kurungan dulu. Okay, lepas tu barulah kita tengok kawan besar dengan kawan kecil. Kalau dia lain-lain geng, kita selesaikan kawan besar dulu. Okay, baru kita selesaikan kawan kecil. Tapi kalau dia berada dalam geng yang sama, kita selesaikan operasi mana yang sampai dulu. Jadi kita tengok contoh yang pertama. Okay, kita ada 2 operasi tambah dan darab. Okay, dan tadi kita dah tengok dah BODMAS kan. Jadi kita tengok balik. Jadi antara tambah dengan darab kita kena selesaikan yang mana dulu. Okay, jadi darab berada dalam kawan besar. Tambah berada dalam kawan kecil. Jadi kita selesaikan kawan besar dulu. Okay, jadi untuk soalan ni kita akan selesaikan operasi darab dahulu. Jadi cikgu gunakan jadual T seperti biasa. Okay, kita selesaikan
Okey, darabnya. Pastikan kiraan kita betul, sifir kita betul. Baik. Selepas kita dah dapat hasil darab, kita boleh terus tambah dengan nombor yang diberi. Okey, sebab tambah dengan darab dia boleh nombor tu dia boleh bertukar posisi. Banyak kali dah cikgu cakap kan. Okey, masa kita buat sebelum ni. Jadi selepas kita dah dapat hasil darab, barulah kita tambahkan dengan yang operasi tambah. Okey, pastikan nilai tempat kita betul. Okey, di ruangan sin tak ada apa-apa, jadi kita letakkan sifar. Dan kali ini pastikan kita buat tambah pula. Jangan tersilap buat darab. Okey, jadi kita selesaikan dan kita letakkan titik yang membezakan RM dengan sin dan kita keluarkan jawapan kita untuk kita letakkan unit RM. Okey, jadi yang penting dekat sini kita mesti tahu dulu antara dua ni yang mana operasi kita kena selesaikan dahulu. Okey, kali ni masih lagi darab dengan tambah. Jadi, sekali lagi kita tengok dulu dekat dalam board mas. Darab berada sebelum tambah. Jadi, kita akan selesaikan operasi darab dahulu. Kita mesti selesaikan kawan besar dulu, baru kita selesaikan kawan kecil. Okey, kalau dia selagi tak ada kurungan tu, maknanya kita tengoklah mana yang paling besar dia punya operasi. Okay, jadi soalan ni kita akan selesaikan untuk operasi darab dahulu dan macam kita dah pernah belajar dalam tajuk darab wang, kalau kamu tak selesa nombor yang sikit dekat depan, kita boleh sahaja tukar posisi dia. Sebab ini adalah soalan darab. Jadi tak ada masalah kalau kita tukar kedudukan soalan tu. Okay, jadi yang ini macam biasalah, kita selesaikan dulu untuk sifir 2. Okay, kamu tengok yang untuk warna hijau ni dulu. Okey, dah selesai sifir 2. Jangan lupa untuk darab 2 digit, baris ataupun level yang kedua kita kena mulakan dengan sifar dahulu, barulah kita selesaikan 1 ni, 10 ni. Okey, barulah kita selesaikan mengikut soalan. Okey, dan dapat jawapan, kita jumlahkan kedua-duanya untuk kita dapatkan jawapan akhir. Baik, dah dapat jawapan akhir, jangan lupa letakkan titik dan keluarkan jawapan. Jadi untuk soalan ni, kita baru buat darab dulu ya. Okey, masih lagi belum selesai. Setakat hasil darab 52,578. Okey, kemudian kita akan sambung dengan operasi tambah. Jadi hasil darab tadi yang kita dah selesaikan, kita gantikan dengan jawapan yang kita dah dapat. Jadi jawapan itulah yang kita akan tambahkan dengan soalan yang diberi. Yang ni tak ada masalah. Yang ni kita tambahlah. Seperti biasa, kita ikut nilai tempat yang betul dan kita jumlahkan dengan hasil darab yang kita dah kira sebentar tadi. Jadi untuk ni, kita akan ada 2 jalan kerja. Jadi satu jalan kerja kita selesaikan untuk operasi darab dulu. Dah dapat hasil darab, baru kita tambah seperti biasa. Okay, jadi untuk jawapan RM362,035.80. Baik, kali ni kita nak tengok kalau operasi tolak dan darab ataupun darab dan tolak. Jadi sebelum kita selesaikan, kita tentukan dulu operasi mana yang kita nak buat. Yang pertama. Jadi yang ada adalah tolak dan darab. Jadi kalau kamu tengok pada board mas, darab kawan besar, tolak kawan kecil. Jadi kita selesaikan kawan besar dulu. Jadi untuk soalan ni, kita kena selesaikan darab dahulu. Okay, jadi yang ini cikgu pilih untuk tulis 15,487 dulu. Baru cikgu darabkan dengan 9. Okay, jadi pastikan kalau kita tak hafal sifir, kita senaraikan sifir dekat bahagian tepi supaya tak tersilap dalam kiraan kita. Okey, jadi kita dah dapat hasil darab, jangan berhenti sebab kita belum siap. Jadi kita akan ambil jawapan hasil darab tadi. Okey, cikgu tuliskan balik soalan. Kita akan gantikan dengan kiraan yang kita dah buat. Baik, sekarang ni daripada jawapan, kita tak boleh tolak 300,000. Kita tak boleh main tukar-tukar macam tu. Sebab sekarang ni melibatkan tolak. Jadi tolak tidak boleh tukar
kedudukan nombor pada soalan. Jadi kalau 300,000 ni dekat bahagian depan, pada jalan kerja pun dekat depan lah kedudukan dia. Cuma kita akan tolak dengan hasil darab yang kita dah buat tadi. Okay, walaupun darab tu dekat bahagian belakang, tapi sebab kalau ikut buat mas, darab berada di bahagian atas, jadi kita selesaikan darab dulu. Okey, kali ni ada perkataan ribu. Jadi dalam jalan kerja takkan kita nak tulis perkataan ribu, sedangkan yang lain adalah dalam angka. Jadi ribu ni kita dah pernah belajar masa tahun 4 kalau cikgu tak salah. Okey, apa maksud ribu? Ribu bermaksud 3 sifar. Contoh 1,000 kan, 1,000. Maknanya 1 tapi kita letakkan 3 sifar menggantikan perkataan ribu. Jadi sebelum kita buat jalan kerja, kita ubah 300,000 yang dalam perkataan ni, kita ubah menjadi angka. Barulah kita masukkan ke dalam jadual T kita dan kita selesaikan. Jadi kali ini kita buat operasi tolak, ada banyak kosong. Jadi tolong hati-hati bila kita nak meminjam. Sebab selalunya murid memang akan jadi bukan tak reti menolak, tapi selalu cuai bila melibatkan banyak kosong. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Yang sen tak ada masalah lah. Baik, yang pertama, kosong ataupun sifar nak tolak 3 tak boleh. Jadi kita akan pinjam sebelah. Sebelah tak ada nilai, tak cukup. Pinjam lagi sebelah. Tak ada juga. Pinjam lagi sebelah. Tak ada lagi. Pinjam lagi sebelah. Tak ada juga. Pinjam lagi sebelah. Barulah ada. Jadi bila kita pinjam pada 3, akan jadi 2. Satu yang kita pinjam tu, bawa ke sebelah akan jadi 10. Tapi kita kena ingat, yang nak meminjam adalah sifar dekat hujung ni. Jadi, 10 kita kena bagi pinjam dekat sebelah dan seterusnya sampailah dekat sifar yang mula-mula nak pinjam tadi. Yang ini baru dia dapat 10 tu. Jangan potong pula jadi 9. Jangan semuanya jadi 9. Salah. Okay? Yang nak meminjam tu dia akan dapat 10. Alright. Jadi 10 tolak 3, 7. Yang tadi semua dah jadi 9. Tak ada masalah. Kita tolak seperti biasa. Letakkan titik yang membezakan RM dengan sen dan kita keluarkan jawapan. Jadi inilah jawapan akhir kita RM60,617. Okey, contoh kedua yang melibatkan darab dan tolak. Jadi sebelum kita selesaikan, kita pilih dulu operasi yang kita nak selesaikan dulu. Jadi darab dengan tolak sama macam tadi, darab kawan besar, tolak kawan kecil. Jadi kita selesaikan kawan besar dahulu. Baik, yang ini adalah darab 2 digit. Jadi sama macam kita buat darab 2 digit sebelum-sebelum ini, kita selesaikan dulu sifir pada bahagian sar. Untuk soalan ni sifir 6 lah. Okay, jadi kalau tak hafal, senaraikan sifir 6. Dah selesai, tak payah tengok dah. Kita nak selesaikan sifir 2. Tapi jangan lupa baris yang kedua kita kena letakkan sifar dahulu. Okay, barulah kita selesaikan 2 darab sifar sama dengan sifar. Dia mesti satu lajur yang sama. Biru ni, 2 biru ni mesti selajur dengan sifar yang biru ni juga. Okay, kemudian sifir 2 ni cikgu rasa tak ada masalah kot. Okay, jadi kita selesaikan dan kita jumlahkan kedua-duanya untuk dapatkan jawapan. Okey, kita dah dapat hasil darab. Bila kita dah dapat hasil darab, barulah kita nak masukkan jawapan ini, hasil darab ini ke dalam penyelesaian. Sebab kita nak sambung dengan tolak. Okey, kita tengok macam mana. Soalan yang sama, tadi kita dah dapat jawapan untuk hasil darab. Kita masukkan jawapan itu dan sambung dengan tolak pada soalan. Jadi kalau tolak memang kena ikut turutan. Jadi soalan ni tolak dekat bahagian belakang. Jadi jalan kerja pun tolak berada di bahagian belakang. Okey, pastikan nilai tempat betul. Dan ruangan sen kita penuhkan. Kali ni tolak. Kalau tak cukup macam biasa kita pinjam. Okey, kita tolak seperti biasa sampai kita dapat jawapan. Okay, masa nak meminjam tu hati-hatilah. Sebab selalu contoh macam tadi kan, 8
bila pinjam, kadang-kadang ada yang tulis 9 dekat sini. Dia bukan kurangkan, dia tambahkan pula. Jadi, salah lah. Okey. Selesai macam biasa, kita letakkan titik dan kita keluarkan jawapan untuk tuliskan unit RM. Okey, jadi kita selesai untuk operasi bergabung melibatkan wang dan kita fokus kepada operasi tambah dan darab dan juga tolak dan darab. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan cikgu sebentar tadi. Kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.